Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini sekali lagi Allah memberi kepada kita peluang untuk kita menyambung kuliah kita ni yang tertangguh 2 bulan. Saya pergi haji, alhamdulillah 2 bulan di sana bertugas. Balik 25 Oktober ni. Jadi balik tu balik kampung dululah. Lepas tu datang sini, alhamdulillah hari ni dapat berkuliah. Mudah-mudahan kita akan dapat sambung perbincangan kita dalam membincangkan kitab Istamti' bihayatik, iaitu nikmati kehidupan anda. Bahawa apa yang kita bincangkan dalam kelas kita ini adalah sembang-sembang, perbincangan kisah-kisah sirah yang menjadi titik motivasi dalam kehidupan kita. Bahawa kehidupan Nabi SAW adalah contoh terindah untuk kita jadikan panduan dalam kehidupan, sama ada dari sudut ibadah yang dibincangkan banyak di kalangan para ilmuwan, ataupun dari sudut akhlak dan juga muamalah yang jarang-jarang dibincangkan dan kebanyakannya dapat dihayati dan dipelajari dengan kita hidup bersama para ulama. Sebab itu antara cara kita mendapatkan akhlak Islam ialah berdamping dengan alim ulama yang memiliki akhlak yang tinggi. Sebab dalam perjalanan kita bersama mereka, perbualan kita bersama mereka, kita akan melihat contoh-contoh teladan yang begitu banyak. Saya berkesempatan duduk dengan Al-Fadhil Dr. Abdul Basit bin Abdul Rahman, kita perkenal waktu tahun lepas dan juga tahun ni sekejap, 2 bulan. Dan hari tahun ni ada juga beberapa orang yang berdampingan dengan Al-Fadhil Doktor. Sambil-sambil kita menghayati cerita dan juga ilmu, tetapi untuk mendapatkan satu bentuk ilmu muamalah, pergaulan, kadang-kadang dia bukan datang dalam bentuk formal. Dia seperti perniagaan. Kalau kita berniaga, kita fikir 1000 macam cara, macam mana nak suruh wang tu keluar daripada poket pembeli. Begitulah juga dengan akhlak. Kalau nak melihat akhlak seseorang, kita tak boleh minta dia bagi tahu begini dan begitu. Macam-macam cara kita kena buat untuk dia menunjukkan contoh dan teladan yang baik. Kadang-kadang kita pergi berkhidmat kepada dia, ustaz nak minum apa? Ustaz nak makan apa? Ustaz nak pergi ke mana? Saya bawa ustaz, saya tolak ustaz. Kita khidmat kepada seseorang, akhirnya dengan keberadaan kita dengan dia, pembelajaran secara tidak langsung kadang-kadang boleh memberikan kepada kita makna yang begitu besar dalam muamalah kita sesama manusia. Ini satu contoh. Dan begitulah dengan contoh-contoh yang lain. Mujalasatul ulama, berada bersama para ulama, bukan sekadar menerima ilmu kitab-kitab mereka, tetapi melihat amalan-amalan dan muamalah pergaulan mereka merupakan satu tuntutan dalam agama. Bagaimana kalau kita rasa keindahan hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pasti sahabat-sahabat yang berdampingan dengan Rasulullah
yang makan bersama baginda, yang berbual bersama baginda, yang kadang-kadang tidur pada waktu yang sama, bangun pada waktu yang sama, menaiki kenderaan yang sama. Pastinya keindahan mereka melihat akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih manis daripada apa yang kita lihat pada alim ulama yang ada. Justru kita bincangkan soal akhlak pada kuliah kita ini berdasarkan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana mungkin kita dari sudut umur dan masa kita berpisah dengan Rasulullah, tetapi para sahabat menceritakan kepada kita bagaimana kehidupan mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga akhirnya walaupun kita tidak bersama pada sudut jasad dan juga waktu, tetapi ruh kita, ilmu kita, kita seolah-olah merasakan keberadaan Rasulullah dan para sahabat di depan mata. Lalu akhirnya kita ambil mutiara-mutiara yang ada dan amalkan dalam kehidupan kita. Inilah keindahan menyusuri sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengambil intipati akhlak dalam perjalanan hidup Nabi. Baik, insya-Allah pada pagi ini apa yang kita bincangkan ialah An-nas kama'adinil ard. Manusia ini seperti unsur-unsur yang ada di bumi. Pada muka surat berapa kalau buku kita ni? 110. Manusia ibarat khazanah bumi, dia kata sini. Sepertilah bumi ini ada unsur yang pelbagai. Ada tanah yang pelbagai bentuknya. Tanah liat, tanah gambut, tanah merah, tanah yang mana bila kita tanam cepat tumbuh. Ada tanah yang bila kita siram tak tumbuh-tumbuh. Ada tanah yang bila turun hujan dia menakung hujan. Ada tanah yang mana bila turun hujan dia menyerap hujan dan menumbuhkan tumbuhan. Dan ada tanah yang bila ditimpa hujan tetap kekeringan walau beberapa kali disiram, dan dia tetap tandus dan gersang sepanjang zaman. An-nas kama'adinil ard. Manusia ni tabiat dia berbeza sebagaimana berbezanya tanah. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah Ta'ala khalaqa Adam min qabdatin qabadaha min jami'il ard. Faja'a banu Adam ala qadril ard. Faja'a minhum al-ahmar wal-abyad wal-aswad wa baina dhalik was-sahl wal-huzn wal-khabith wat-tayyib." Riwayat Abu Daud dan juga At-Tirmidzi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah menciptakan manusia ni, bila Allah ciptakan Adam, Allah ambil tanah daripada sana dan sana dan sana. Kemudian diciptakan anak Adam. Diciptakan Adam, daripadanya keluar anak Adam. Kerana itu datang zuriat anak Adam dalam pelbagai bentuk. Ada yang rupanya putih merah, ada yang rupanya putih kuning, ada yang kulit sawo matang, ada yang gelap, ada yang hitam, ada yang sifatnya keras, ada yang sifatnya lembut, ada yang sifatnya pemalu, ada yang sifatnya macam-macam. Sebab apa? Ini adalah makhluk ciptaan Allah yang hebat, bahawa dia jadi untuk keharmonian manusia. Orang yang lembut kadang-kadang dia perlu kepada orang yang kasar. Orang yang kasar pun begitu, kadang-kadang perlu orang yang lembut untuk menenangkan dia. Kalau semua lembut belaka, tak jadi juga. Kalau semua keras belaka pun tak jadi juga. Perbezaan ini adalah keindahan dan kesempurnaan ciptaan Allah. Dan tidak menjadi kesalahan manusia. Kenapa aku diciptakan dengan sifat begini? Dah, Allah yang ciptakan dia. Cuma bagaimana kita nak gunakan keindahan, kesempurnaan ciptaan Allah untuk memenuhi redha Allah. Itu saja. Baik. Kadang-kadang kita melihat tabiat manusia ni berbeza. Ada orang yang keras, ada orang yang lembut. Dia bagi contoh di sini, manusia
bila ada masalah dengan isteri, kemudian dia pergi mengadu. Kalau dia pergi mengadu kepada orang yang keras tabiatnya, dia kata, isteriku ada masalah banyak, isteri aku tak hormat kepada suami. Bukan aku takut ke dia, tapi dia tak takut ke aku, dia kata. Mengadu kepada seorang lelaki. Kalau lelaki itu lelaki yang kasar, dia kata, orang perempuan ni memang kita tak boleh lembut dengan dia. Kalau tengok pada dia tu, kena tengok dengan mata unta, merah, menyala, barulah dia takut kat kita. Kena tundukkan hidung dia, biar dia jangan angkat kepala depan kita. Mesti kuat jadi lelaki. Ni orang yang kuat, nasihat dia begitu. Tapi kalau tanya orang yang satu lagi, dia kata, aku ada masalah dengan isteri. Mungkin dia akan jawab jawapan yang berbeza. Saudara, isterimu itu adalah ibu kepada anak-anakmu. Dia juga tempat tidurmu. Dan memang kehidupan keluarga tak akan pernah sunyi daripada masalah. Bersabarlah, berdoalah, dan ikhtiarkan yang terbaik. Nak meruntuhkan lebih mudah daripada nak membina. Kita bina berpuluh-puluh tahun, takkan dengan satu masalah ni kamu nak runtuhkan apa yang kamu sudah bina. Boleh jadi nasihat yang berbeza, tapi akhirnya natijah juga akan berbeza. Sebab itu memahami tabiat manusia ini penting dalam kita bermuamalah dan dalam kita meminta satu pandangan atau kita melihat kepada sesuatu keadaan. Ini penting. Dan Nabi SAW menyifatkan sifat nasihat atau bertanya kepada orang yang betul ini juga penting. Didatangkan satu hadis yang menceritakan seorang lelaki yang membunuh 99 nyawa. Bila bunuh 99 nyawa, pergi bertanya kepada seorang alim, aku dah bunuh 99 nyawa, ada lagi tak peluang untuk aku bertaubat? Ada orang alim yang boleh jadi dia bunuh jamuk pun tak pernah, bunuh semut pun tak pernah, sehingga dia melihat dah satu kesalahan yang besar. Dan apabila bunuh 99 nyawa, tidak ada lagi jalan untuk dia. Boleh jadi dia baik pada hakikatnya, tapi dalam memberi manfaat kepada orang lain, kurang. Jadi dia jawab, tak boleh taubat dah, bunuh, cukup kuota. Nah, cukup kuota 100. Pergi cari seorang lagi, dapat penasihat yang baik. Wahai alim, aku dah bunuh 100 manusia, boleh tak lagi aku taubat? Yang ni kata boleh. Nampak? Kadang-kadang berjumpa dengan seorang yang tepat dengan masalah kita akan memberikan natijah yang berbeza. Dan alangkah bahagianya kalaulah kita dalam masalah kita semua yang memberi keputusannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan sahabat duduk dalam masalah mereka, jumpa dengan Nabi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Orang yang memiliki akhlak yang sangat indah, yang mana Allah Subhanahu wa taala sebut Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Orang-orang Nabi Muhammad dan orang-orang bersamanya asyidda'u 'alal kuffar, dengan orang kafir tegas, tapi dengan kaum muslimin ruhama'u bainahum, mereka mengasihi sesama mereka. Dalam banyak masalah, bila bawa jumpa Nabi, alhamdulillah selesai. Tapi kalau kes yang sama dibawa kepada kita, boleh jadi natijahnya berbeza. Nabi orang pegang leher baju sampai bekas merah di leher Nabi, Nabi tak kata apa. Nabi pernah ditarik oleh seorang tua untuk uruskan hajat dia, Nabi pergi. Apa sahaja dalam masalah, sehingga binatang mari mengadu kepada Nabi. Pernah kita cerita sebelum daripada ni, unta yang lari daripada tuannya mengadu kepada Nabi. Binatang mari jumpa Nabi. Indahnya kalau kita hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan walau kita tidak sempat berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia, Allah menghimpunkan kita bersama Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga nanti. Baik. Akhirnya lelaki ini apabila menerima nasihat yang baik, maka dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kisah yang masyhur, dia keluar daripada negeri dia dan mati di tengah-tengah jalan. Sehingga Allah menerima taubat dia walaupun dia belum sampai ke negeri tersebut. Kisah yang sangat masyhur dan saya tak perlu panjangkan dalam masalah ini. Kemudian kita datangkan beberapa contoh bagaimana sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dalam muamalah Nabi meraihkan keadaan manusia. Maksudnya, kalaulah kita kenal seseorang tu sifat dia begini, sifat dia garang, sifat dia panas baran, janganlah kita pergi duk letangi dia. Dah. Oh, bahasa orang Kelantan panggil letangi. Letangi tu apa? Bahasa ke dia? Ada orang boleh terjemah? Nak sekat dia punya angin dia, nak cucuk dia ke, kita dah tahu dia akan marah kalau buat lagu ni. Jangan buat begitu. Sebab apa? Islam adalah agama kasih sayang. Islam adalah agama rahmat. Islam adalah agama persaudaraan. Menjaga hubungan sesama Muslim adalah satu tuntutan agama. Dan kita ingat lagi, masih ingatkah kita apa yang kita bincangkan pada mukaddimah kitab ini? Akhlak adalah ibadah. Akhlak adalah ibadah. Kita tak bagi orang tu marah, apakah disudut daripada pandangan Allah ia adalah sia-sia? Tak. Dia adalah ibadah. Kita bagi dia tersenyum. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Jangan kamu hina sesuatu perbuatan baik walaupun jumpa dengan saudara dalam wajah yang ceria. Menggembirakan seseorang itu adalah ibadah. Berbuat baik kepada seseorang itu adalah ibadah. Jadi kalau kita tahu dia sifat dia panas baran, kemudian kita jaga hati dia supaya tak timbul masalah, apakah itu sia-sia di sisi Allah? Dah. Dia adalah ibadah. Sebab tu Nabi kata tidak ada yang paling berat pada timbangan mizan lebih daripada akhlak yang baik. Sebab dia melazimi kehidupan kita sehari-hari. Baik. Contoh bagaimana Nabi SAW meraihkan sifat-sifat manusia, supaya manusia tenang dan supaya manusia bahagia bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh di sini, Nabi dengan Abu Sufyan. Sebagai contoh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Sufyan. Abu Sufyan baru masuk Islam satu. Kemudian Nabi pula nak masuk ke Mekah dalam Fathu Makkah, pembukaan kota Mekah. Al-Abbas kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, inna Aba Sufyan rajulun yuhibbul fakhra faj'al lahu syai'a. Abu Sufyan ni seorang lelaki yang suka kepada kemegahan. Ya Rasulullah, kamu bagi kepada dia sesuatu supaya hati dia tenang dalam Islam, supaya dia rasa dihargai, sebab dia suka kepada kemegahan. Tengok, akhirnya Nabi SAW bila tahu sifat Abu Sufyan begitu, Nabi bila nak masuk Mekah, Nabi kata, na'am, man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin. Okey, kalau begitu, siapa yang masuk dalam rumah Abu Sufyan, aku beri dia keamanan. Aku jamin keamanan siapa yang masuk dalam rumah Abu Sufyan. Jadi Abu Sufyan rasa dia dihargai oleh Nabi SAW. Bahkan Nabi kata, man aghlaqa alaihi babahu fahuwa amin. Siapa yang tutup pintu rumah dia, dia aman. Dan siapa yang masuk masjid, dia juga aman. 3 pilihan. Kemudian Abu Sufyan, lepas dia masuk Islam, dia nak balik ke Mekah, Nabi SAW kata kepada Al-Abbas, kata kepada dia,
tahan Abu Sufyan, jangan bagi lagi dia masuk Mekah. Duduk di hujung lembah dan perhatikan perjalanan tentera nak masuk Mekah. Jadi Nabi SAW masuk ke Mekah. Abu Sufyan tengok kekuatan tentera Islam. Bila Nabi masuk Mekah, ataupun sebelum daripada itu, Abu Sufyan kejar balik ke Mekah. Kemudian sampai di Mekah, Abu Sufyan kata, "An-naja ila qaumika." Al-Abbas kata kepada Abu Sufyan, "An-naja ila qaumika." Pergi selamatkan kaum kamu balik. Abu Sufyan sampai Mekah, lalu dia menjerit dengan suara yang tinggi. Dia kata, "Ya ma'syara Quraisy, wahai sekalian kaum Quraisy, hadza Muhammadun qad ja'akum fima la qibala lakum bihi." Wahai kaum Quraisy, ini Muhammad datang kepada kamu dengan kekuatan yang tidak ada tandingan bagi kamu. Faman dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin. Siapa yang masuk rumah Abu Sufyan, rumah aku, maka dia selamat. Abu Sufyan, bila dia sebut begitu, dia rasa dihargai. Sebab apa? Nabi meraihkan sifat manusia. Dan dia suka begitu. Kita bermuamalah dengan apa yang dia suka. Akhirnya orang sayang pada kita. Sebab tu kalau kita nak bermuamalah dengan manusia, kita perhatikan apa yang, sudut mana yang kita boleh masuk. Ada orang mungkin dia suka aja kita nak kawan dengan dia, kita tengok dia ni suka masak-masak. Tanya khabar, "Assalamualaikum, hari ni masak apa?" Soalan kita. Oh, dia pun cerita, panjang dia cerita. Ada orang suka menjahit, rumah dia asyik tukar lansir je. "Assalamualaikum, apa khabar hari ni?" Lansir tukar dah ke minggu ni. Tak sambil-sambil gurau. Tapi kita meraihkan sudut yang boleh mendatangkan kebahagiaan kepada kita. Jangan kita mulakan perbualan kita pada sudut yang boleh mendatangkan kegelisahan kepada manusia. InsyaAllah akan dibincangkan dalam bab yang selepas ni, macam mana kunci untuk mencuri hati-hati manusia berdasarkan sirah Nabi SAW. Kalau lelaki suka mancing, kita sembang bab mancing dulu. Sembang lama tu baru, jom kita pergi masjid pula, lama dah kita sembang. Pandailah kita. Nah, jadi masalah maksudnya, apabila kita meneliti sifat Nabi dalam muamalah bersama sahabat, Nabi sangat-sangat meraihkan perbezaan yang ada pada kalangan sahabat. Dan Nabi memberi ataupun Nabi menggunakan sudut-sudut yang boleh menimbulkan keindahan dalam muamalah sesama Islam. Tengok lagi contoh Nabi. Kadang-kadang Nabi berlembut, kadang-kadang Nabi berkeras, sesuai dengan orang yang berada depan Nabi. Sebagai contoh yang berlaku dalam peperangan Hudaibiyah. Berlaku dalam peperangan Hudaibiyah, Nabi keluar bersama kaum Muhajirin dan Ansar. Sampai jumlah semua sekali 1,400 orang nak pergi buat umrah, bawa dengan hadyu, sembelihan-sembelihan untuk disembelih di Mekah. Untuk disembelih di Mekah sebagai korban pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bawalah semua ni. Bila bawa sampai di Hudaibiyah, Nabi bawa berapa? Wasaqa sallallahu alaihi wasallam ma'ahu sab'ina minal ibil. Nabi bawa 70 ekor unta untuk sembelih di Mekah. Hak yang sahabat bawa kumpul lagi banyak lah. Sampai di Mekah, kena tahan di Hudaibiyah. Tak boleh masuk Mekah. Tak boleh masuk Mekah. Quraisy hantar wakil seorang demi seorang untuk berunding dengan Nabi. Pertama, dia hantar Mikraz
bin Hafs, rajulan min Quraisy. Dia hantar seorang lelaki, tapi lelaki ni sifat dia kalau berjanji senantiasa khianat. Sifat dia bila berjanji sentiasa khianat. Mikraz ni, bila Nabi tengok Mikraz mari, Nabi tahu siapa dia. Nabi kata, hadza rajulun ghadir. Ni lelaki ni yang datang ni, dia ni suka menipu. Jadi bila sampai depan Nabi, dia tanya khabar semua sekali. Nabi pun bagi tahu pada dia bahawa kami datang bukan nak perang, dan kami datang adalah untuk menunaikan umrah. Tapi Nabi tak buat perjanjian dengan dia, sebab Nabi tahu dia ni bukan orang yang amanah. Tengok, Nabi tahu dia bukan orang yang amanah. Dengan orang yang tak amanah, tak payah berjanji, buat sakit hati kita. Dah kita tahu dah dia ni suka, kalau hutang tak bayar, dia mari nak minta hutang dengan kita. Kita ada dua pilihan. Sama ada kita tak kesian pada dia, kita tak bagi hutang. Tapi saya malah menggaduh, Kak. Sebab saya takut saya bagi, kita tak payah cakap ke dia lah. Sebab kalau kita cakap ke dia, dia gaduh pula. Nah, kita tak bagi sebab apa? Kalau kita bagi, hutang itu akan menyebabkan kita dengan dia bergaduh. Kadang-kadang sampai RM10 je. Dengan RM10 tu bergaduh kita. Jadi pilihan pertama, tak payah bagi. Sebab kita kenal dia ni, kalau berhutang tak payah. Pilihan yang kedua, kita kata, tak payah hutang lah, saya bagi tu ke awak, ambil lah RM10 ni. Apa jadi? Bila kita memahami seseorang, tak ada masalah kita dengan dia. Betul tak? Tapi kalau kita tahu, kita bagi juga hutang, lepas minggu duk minta lagi, lepas minggu duk minta lagi. Akhirnya dengan nilai RM10 tu, habis rosak semua amalan-amalan kita yang baik. Duk mengupak kepada dia, duk bergaduh dengan dia, macam-macam. Bila kita kenal sesuatu sifat, maka letak dia untuk kita bermuamalah dengan manusia. Dan begitulah dalam contoh-contoh yang lain. Nabi dengan kawan ni tak berjanji. Kemudian kawan ni balik tanpa apa-apa keputusan, balik jumpa dengan Quraisy. Quraisy tak puas hati, hantar lagi seorang Halis bin Alqamah. Halis bin Alqamah ni pemimpin Al-Ahabish, satu kaum dari bangsa Arab yang tinggal di Mekah kerana membesarkan tanah haram. Ahlul ibadah, ahli ibadat dia, sentiasa jaga Kaabah. Bila Nabi kata, Nabi tengok yang mari ni Al-Halis, Halis, dia kata, yang datang ni adalah kaum yang suka kepada ibadat, tak payah bincang banyak. Sekarang ni keluarkan binatang-binatang yang kita nak sembelih dekat Kaabah tu, keluarkan semua biar dia tengok. Yang Nabi bawa ni, binatang sembelihan ni, dia ada tanda Al-Qiladah. Dia ada tanda bahawa binatang ni binatang untuk disembelih dekat Kaabah. Sebab tu zaman jahiliah dulu pun, bila bawa satu binatang pergi ke Kaabah, dia akan tanda dengan sesuatu tanda sehingga orang kenal. Dan orang tak akan kacau binatang ini, sebab binatang ini dikira persembahan untuk Tuhan. Kalau orang kafir untuk berhala, kalau Islam untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila keluarkan, orang ni pergi, dia tak ada sampai jumpa Nabi, dia tengok binatang-binatang tu semuanya ditanda untuk disembelih dekat Kaabah. Dia pun tak sempat sampai dekat Nabi, pusing balik. Tak sempat sampai, pusing balik. Dia pergi, akhirnya dia balik kepada kaum Quraisy. Dia kata, wa kaifa yamna'ul mu'tamirun an baitil haram, raja'a ila Quraisy faqala lahum dhalik.
Dia kata tak boleh. Takkan kita nak sekat orang yang datang nak buat umrah, orang yang nak menyembah Allah, nak menyembah Tuhan, nak memuliakan Kaabah. Takkan kita nak sekat? Akhirnya Quraisy kata, Ijlis, kamu duduk diam-diam. Kamu ni orang Arab, tak tahu cerita. Kami dengan Muhammad ni cerita lama dah. Orang Quraisy cakap begitu kepada Halis. Halis pun diam. Quraisy tak puas hati, hantar lagi seorang lelaki. Sekarang ni dia hantar Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi. Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi, seorang lelaki yang mulia, yang merupakan raja pada kaumnya. Pergi jumpa dengan Nabi SAW. Mereka cerita, dia pergi jumpa. Jumpa Nabi, lalu dia kata kepada Nabi SAW. Muka surat berapa cerita ni? Kalau kita boleh rujuk dekat buku kita ni. 119. Baik. Hantar Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi jumpa Nabi SAW. Bila dia hantar, dia kata kepada Nabi SAW, dia kata, ya Muhammad, engkau telah mengumpulkan orang-orang ini dan pulang ke tempat lahirmu. Kaum Quraisy telah keluar dan berikrar terhadap Allah bahawa engkau tidak akan dapat masuk ke Mekah secara paksa tanpa keinginan mereka. Demi Allah, semua orang di sekeliling engkau akan meninggalkan engkau. Dia kata begitu. Abu Bakar As-Siddiq marah dengar. Dengan keras Abu Bakar pergi, dan Abu Bakar marah kepada dia. Baliklah kamu, dia kata, dan pergilah jilat Al-Lat, berhala kamu tu, pergi. Marah dia kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu. Abu Bakar As-Siddiq marah kepada Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi. Terkejut dia. Sebab apa? Dia ni raja, tak pernah orang tengking begitu. Tiba-tiba raja kena tengking. Sebelum ni raja ni biasa tengking orang je. Tiba-tiba raja hari ni kena tengking. Apa jadi? Dia pun terkejut. Dia kata, siapa ni berani tengking aku ni? Dia kata, hadza ibnu Abi Quhafah. Ini anak Abi Quhafah, iaitu Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Urwah kata, kalaulah tidak kerana satu budi yang telah kamu lakukan terhadapku, nescaya aku akan balas perbuatan kamu. Tapi selepas daripada itu, Urwah bin Mas'ud mula melembutkan perkataan. Tengok, kadang-kadang ada tempat yang perlu kepada kekerasan, ada tempat yang perlu kepada kelembutan. Sebab tu bila kita melihat manusia, lihatlah dengan kesempurnaan ciptaan Allah. Saya suka mengingatkan diri saya dan juga sidang jemaah sekalian, agar lihatlah keindahan ciptaan ini sebagai sesuatu yang memberikan kesempurnaan dalam hidup. Bukan semua kekerasan adalah baik, dan bukan semua kelembutan adalah baik, dan bukan semua kekerasan adalah buruk. Dia baik atau buruk bergantung pada keadaan dan tempatnya. Pujilah orang yang pandai menggunakan kekerasan pada tempatnya, sebagaimana bersyukurlah dengan kelembutan yang ada juga pada tempatnya. Sebab ini ditunjukkan dalam sirah Nabi SAW. Selepas tu dia mula merendahkan perkataan dia, tetapi Urwah ni dalam keadaan lembut tu, dia duk pegang janggut Nabi. Janggut panjang. Nabi kita ni janggut panjang. Orang Arab ni memang biasa begitu. Dia cakap dengan kita, kalau dia nak mujuk, dia pegang janggut kita. Kalau hak panjang tak apalah, kalau hak pendek nak pegang macam mana tak tahu. Gosok dagu je lah. Nah. Tapi kalau hak tak ada janggut, dia tak pegang lah, muka tak ada janggut. Orang Arab pergi siapa hari ni, budaya dia akan pegang janggut. Kalau panjang ni dia pergi, Syekh, apa khabar? Dia pegang janggut kita. Kalau orang ada janggut boleh lah. Kalau nak rasa pengalaman tu, kena simpan janggut panjang.
Saya ni memang pernah biasa kena pegang. Pasal kita sendiri pun suka pegang. Kejap-kejap tak percaya tengok dalam video ni. Boleh kira berapa kali pegang. Dia pegang janggut Nabi. Dia nak pegang janggut Nabi. Di belakang Nabi ada seorang sahabat, Al-Mughirah bin Syu'bah. Al-Mughirah bin Syu'bah, dalam keadaan tu dia pakai perisai. Wajah ni tertutup. Setiap kali Urwah angkat tangan dia, dia pun tarik pedang dia, letak atas tangan. Turun. Urwah turun. Sembang-sembang 2-3 kali dia tengok asyik sembang, angkat tangan nak pegang janggut Nabi. Al-Mughirah letak sekali lagi, turun. Sampai kali ketiga, Mughirah kata apa? Jangan angkat tangan kamu kalau kamu sayang pada tangan tu. Kalau tidak, putus tangan. Al-Mughirah bin Syu'bah kata begitu. Urwah kata, "Man hadha ya Rasulullah?" Alangkah kerasnya dia ni. Garangnya dia, siapa ni ya Rasulullah? Dia kata, "Al-Mughirah bin Syu'bah ibnu akhika, anak saudara kamu." Sebab ni Al-Mughirah bin Syu'bah Al-Thaqafi, yang datang Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi, daripada kabilah yang sama. Ni keluarga kamu ni, Al-Mughirah bin Syu'bah Al-Thaqafi. Dia kata apa? Dia kata ni pembelok, pembelok kaum ni. Baru semalam aku baru cuci kotoran kamu, tiba-tiba hari ni kamu letak pedang atas tangan aku. Tapi oleh kerana dia berada di hadapan Nabi dan dia adalah raja kaum dia, dia tengok begitu perbuatan sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pun bangun balik. Dia kata kepada kaum Quraisy, "Ya ma'syara Quraisy, wahai kaum Quraisy, aku telah melihat Kisra, aku telah melihat Kaisar, aku telah melihat raja-raja An-Najasyi sekalipun. Demi Allah, aku tidak pernah melihat seorang raja yang dimuliakan oleh pengikutnya sebagaimana pengikut Muhammad memuliakan dia." Daripada sirah ini, secara ringkas kita tengok muamalah Nabi berbeza. Bila datang kepadanya orang yang tak tahu menepati janji, Nabi tak nak berjanji dengan dia. Bila datang seorang ahlul ibadah, Nabi gunakan pendekatan ibadat untuk melembutkan hati dia. Bila datang seorang raja yang keras, bengis, sehingga akhirnya dimarahi oleh Abu Bakar, sehingga lembut. Tetapi waktu dia nak mula mempermainkan Nabi SAW, Al-Mughirah bin Syu'bah letak pedang di atas tangannya. 3 orang wakil utusan Quraisy dilayan dengan cara yang berbeza. Sebab apa? Sebab Nabi meraihkan perbezaan individu yang ada di antara mereka. Sehingga datanglah seorang utusan Quraisy yang bernama Suhail bin Amru. Lalu Nabi SAW kata, Suhail ni asal daripada kalimah sahal, mudah. Nabi kata, sahala amrukum, akan mudahlah urusan kamu. Kemudian Nabi tulis perjanjian Hudaibiyah dengan Suhail. Daripada cerita ini, maka kita tahu bahawa tabiat manusia berbeza. Tabiat manusia berbeza, dan gunakanlah perbezaan itu untuk kita mengambil hati mereka, bermuamalah dengan mereka. Bahkan ada manusia hati dia lembut, ada manusia hatinya keras, ada manusia. Baru ni saya jumpa waktu haji, ni ambil ilmu satu. Baru ni saya jumpa seorang ketua pengarah dalam jemaah haji. Waktu di Mina, dia ni biasa bagi kuliah di pejabat dia. Dalam duduk sembang-sembang tazkirah, saya bagi kongsi kepada dia. Saya kata, Datuk, biasa Datuk guna 5S untuk pengurusan pejabat. Hari ni saya nak bagi 5S untuk mengingatkan pekerja-pekerja tentang solat.
iaitu kenapa kita perlu bersolat. Saya bagi 5S untuk mudah pada dia. S yang pertama, saya kata syukur. Salat adalah cara kita bersyukur kepada Allah. Salat adalah cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak ganti, nak bayar nikmat Allah tak boleh. Melainkan yang kita boleh ialah bersyukur dengan mengabdikan diri kepada Allah. Satu, syukur. Yang kedua, S adalah simbol. Simbol maksudnya orang Islam kalau tak salat, itu bukan orang Islam. Nabi SAW kata, beza antara kami dan orang kafir dan musyrik ialah salat. Siapa yang tak salat, maka dia kufur. Itu kata Nabi. Maka S yang kedua ialah simbol. S yang ketiga ialah sistem. Maksudnya salat mengatur sistem hidup kita. Bila kita nak bangun dan bila kita nak tidur. Bila kita nak bekerja, bila kita nak rehat. Sebab kita perhatikan antara subuh dengan zuhur masanya panjang. Antara zuhur dengan asar lebih pendek berbanding sebelumnya. Asar dengan maghrib lebih pendek daripada sebelumnya. Maghrib dan isyak lebih pendek daripada sebelumnya. Dan isyak dengan subuh kembali waktunya panjang sampailah subuh. Dan waktu-waktu ini inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat ini waktunya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila orang itu bersalat, dia tahu bila masa dia nak bangun pagi. Maka dia bangun waktu subuh, kemudian dia keluar bekerja sampai waktu zuhur, masanya panjang. Selepas zuhur, makan sekejap, sambung lagi sampai waktu asar. Waktu asar, maghrib, gunakan waktu itu untuk pulang ke rumah. Maghrib dengan isyak, duduk rehat sekejap, duduk pergi kuliah dan seumpamanya, tidak panjang. Sehingga selepas isyak, waktu kita nak rehat sampai subuh, panjang. Ada sistem kehidupan Islam. Maka S yang ketiga ialah sistem. S yang keempat ialah sumber. S yang keempat adalah sumber. Maksudnya salat adalah sumber kepada sumber rezeki. Salat duha murah rezeki. Sumber ketenangan. Sumber kekuatan. Sumber apa lagi? Banyak sumber yang memberi inspirasi kepada hidup manusia. S yang kelima ialah syurga. Ialah syurga. Siapa yang nak salat, siapa nak masuk syurga, dia kena salat. Kalau tak salat, payah nak masuk syurga. Bahkan kau pertama akan ditanya di hari akhirat ialah salat. Jadi bila datuk ni, saya kata begitu, dia pun duk fikir lama. Dia kata saya kata ke dia, saya bagi ijazah ke datuk. Datuk nak ambil cerita ni, bagi ceramah di pejabat, silakan, tak ada masalah. Sebab bawah datuk banyak pekerja-pekerja. Dia pun kata, boleh tak ustaz, saya nak tukar. Berapa? Dia kata, ustaz letak mula-mula syukur. Kalau kita bercakap dengan orang yang memang ahlul ibadat, kita sebut syukur memang dia tahu dah. Tapi kalau budak-budak baru bekerja, cerita bab syukur ni payah masuk dia kata. Saya nak letak S yang pertama, dia kata sumber. Sebab anak-anak muda sekarang ni, yang dia fikir macam mana nak dapat kereta, macam mana nak beli rumah, macam mana nak kaya. Maka keutamaan mereka pada sudut itu, saya nak letak S yang pertama ialah sumber. Boleh tak ustaz? Saya kata, bukan setakat boleh, saya nak ambil ilmu ni dengan datuk, saya kata. Sebab apa? Dia melihat keutamaan pemikiran manusia pada masa ni. Keutamaan susunan itu dia nampak. Dia kata, kalau saya mulakan dengan syukur, orang akan tak memberi kesan. Saya kata, S yang mula-mula saya nak bagi ialah salat adalah sumber kepada ekonomi, sumber kepada kebahagiaan. Nak dapat jodoh yang baik, sumber pasangan hidup yang baik, salat. Sumber ketenangan, salat. Sumber salat sebagai sumber kehidupan, keuangan, rezeki dan sebagainya,
S yang pertama saya nak letak sumber. Sebab apa? Masyarakat hari ini adalah masyarakat yang sedikit kebendaan. Saya kata pandangan ini adalah pandangan yang benar. Nampak tak? Bagaimana orang boleh meletak, meraihkan pola pemikiran masyarakat hari ini dalam dakwah mereka, dia tahu sudut mana dia nak masuk. Jadi dia kata, saya nak letak S yang pertama, sumber. Saya susul lain, dia susul lain. S yang kedua apa dia? Dia kata simbol pun orang tak suka. Simbol ni biasa je lah ni, dia kata. Nah. S yang kedua, saya suka sistem, dia kata. Sebab hari ni budaya kerja orang perlu kepada sistem. Nak bangun, nak pergi kerja. Orang sekarang ni sibuk dengan waktu. Bangun kena pukul berapa, balik pukul berapa, nak pergi situ. Semua kena timing. Kalau tidak, hancur. Jadi saya suka S yang kedua ialah sistem. Saya kata Datuk 2 kali benar. Sebab apa? Datuk lebih tahu. Dia pemimpin yang mengawasi beribu orang di bawah dia. Dia susun balik. Hak syurga ni kekal hak terakhir. Dia sebab hak hari akhirat. Tapi yang selepasnya syukur, yang keempat, yang ketiga tu baru simbol. Simbol pasal orang hari ni dia suka. Nak suruh orang kenal dia macam mana. Kemudian barulah syukur. Kemudian dia akhiri dengan syurga. Saya kata Datuk betul. Meraihkan sifat manusia dalam dakwah, meraihkan sifat manusia dalam muamalah, meraihkan kepentingan sudut pandangan dia dalam kita menyampaikan sesuatu sangat-sangat penting. Macam kita bermuamalah dengan kanak-kanak, berbeza muamalah kita dengan orang dewasa. Bermuamalah dengan orang yang baru masuk Islam berbeza dengan orang yang dah lama masuk Islam. Bermuamalah dengan orang yang tak pandai, jahil, berbeza dengan bermuamalah dengan orang yang alim. Orang yang tahu sedikit tapi dia ni tetap menentang, dengan orang yang tak tahu langsung tetapi berpegang pada pandangan yang sama. Muamalah dia mesti berbeza. Sehingga akhirnya bila kita meraihkan kepelbagaian ini, akan mewujudkan satu suasana yang harmoni. Kalau kita bercakap dengan orang yang garang, api tidak akan memadamkan api. Kalau pergi jumpa dengan orang yang garang, mata tengah menyala, asap keluar daripada telinga, kita pergi dengan wajah yang sama, apa jadi? Nuklear. Meletup terus lah. Api tidak akan memadamkan api. Dalam hubungan keluarga begitu juga. Kalau tengah marah tu dia senyap. Tak usah kata apa. Dia katalah gajah rimau. Habis keluar mulut, habis daripada A sampai Z, duduk dia senyap. Tanya lepas tu, habis dah nak cakap? Habis dah? Habis dah, jom kita pergi makan. Pakai senyap gitu lepas tu. Betul tak? Dengan kawan, dengan seumpamanya. Yang penting, jangan kita fikir apa yang orang nak buat. Sebab manusia ni An-nas kama'adinil ard. Manusia ni seperti unsur yang pelbagai. Orang yang keras, jangan kita paksa dia nak jadi lembut, sebab memang tu sifat dia dah. Orang yang lembut, tak seorang paksa dia tak jadi keras, memang tu sifat dia dah. Sehingga Syekh Al-Arifi dia kata dalam buku ni, bila dia bercerita tentang satu kisah bagaimana orang bunuh Sayyidina Umar Al-Khattab, tikaman dari Abu Lu'lu'ah, yang pertama kena di dada, yang kedua kena di perut, yang ketiga kena bawah pusat, dan dia tekan dengan tekanan yang kuat sehingga bila dia tarik, keluar sebahagian daripada isi perutnya. Dia kata waktu dia menceritakan sedemikian, ada orang yang memejamkan matanya sebab hatinya melihat perkara itu sebagai kejam. Ada orang biasa sebab dia sudah melihat gambar-gambar kekejaman dalam hidup ni biasa. Dan ada orang masih lagi boleh tersenyum dengan perkara tersebut. Sebab apa? Hati manusia berbeza. Meraihkan kepelbagaian itu dan kita masuk bermuamalah dengannya di atas titik tersebut, insya-Allah kita akan menjadi satu manusia yang berukhuwah. Tahu kalau dia lembut, kita buat cara lembut. Kalau dia kasar, buat cara kasar. Dan perkara ni boleh
terjemuhkan dalam semua bentuk muamalah, dalam perniagaan, dalam persahabatan, dalam perbincangan ilmiah. Hari ini kadang-kadang yang hilang daripada masyarakat dan sebahagian daripada orang yang belajar, bila keluar kali ini kita dah dunia terbuka. Belajar pandangan macam-macam. Ada pandangan A, ada pandangan B, ada pandangan C, macam-macam. Sehingga akhirnya wujud perselisihan pendapat. Tapi apa yang kita tidak mahir, bagaimana nak meraihkan perselisihan itu. Sehingga akhirnya bergaduh dengan orang tu, bergaduh dengan orang ni. Kita seorang yang hidup dalam dunia. Alangkah kecilnya dunia kita. Tapi kalau kita bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disenangi oleh musuh dan kawan, semuanya akan hidup dalam rahmat, ketenangan, sebab mereka mempunyai akhlak yang baik. Sebab tu dia kata wa umuman ba'dun nas, disebut sini kisah Sayyidina Umar, yang mana apabila orang minta nasihat untuk dia melembutkan isterinya, satu hari dia pergi ke rumah Sayyidina Umar, dia dengar Sayyidina Umar sendiri pun ada dalam rumahnya. Kisah ni diceritakan, tapi ada sedikit pertikaian pada kesahihannya. Tapi ala kulli hal, kita kata ba'dun nas la ilaja lahu fala budda minat takayyuf ma'ahu. Sebahagian manusia sifat dia tu tak boleh nak ubah dah. Yang boleh ubah ialah bagaimana kita bermuamalah dengan dia. Yashtaki ilayya ba'dun nas min shiddati ghadabi abih. Sebahagian manusia mari mengadu kepada Syekh tentang kerasnya ayahnya, au bukhli zaujati, atau bakhilnya isteri dia, au dan macam-macam lagi masalah. Lalu dia kata, aku bagi jawapan yang macam-macam. Fayufiduni annahu jarrabaha kullaha wa lam tanfa'. Lalu dia kata, aku dah cuba macam-macam cara tapi tak berjaya berlaku. Syekh kata jawapan yang terakhir ialah bersabarlah dengan akhlak manusia. Wa yughmiru sayyi akhlaqihim fi bahri husniha. Dan tenggelamkan keburukan akhlak mereka dalam kebaikan akhlak kamu. Biarlah kita jumpa manusia yang buruk akhlak dia, tapi kalau limpahan akhlak kita itu terlalu banyak, pasti keburukan itu akan tenggelam dalam kebaikan kita. Orang yang akan kalah dengan kebaikan, dia jahat secara mana pun, tapi kalau kita datang dengan kebaikan, pasti dia akan kalah. Sebab tu ambillah ilmu ni dalam kita bermusyarak ke apa semua, menguruskan manusia, ambillah ilmu dalam bermuamalah, meraihkan sifat-sifat manusia. Dan inilah yang menjadi kunci kepada kejayaan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dalam kisah Sya'ar Muawiyah, rambut Muawiyah ni, apabila orang tanya Muawiyah, kaifa istata'ta an tahkuman nas amiran 20 sanah, bagaimana wahai Muawiyah kamu mampu untuk memimpin manusia selama 20 tahun? Dia kata, aku jadikan antara aku dan juga rakyatku satu rambut. Satu hujung di tanganku dan hujung rambut yang lain di tangan rakyatku. Apabila mereka kuat tarik, aku lepaskan sedikit. Apabila mereka lepaskan sikit, aku tarik masuk. Maksud apa? Kenapa dia katakan rambut? Sebab dia kata hubungan ini sangat-sangat mudah untuk terputus. Bukan dia kata tali tak. Maksud hubungan sesama manusia ni sangat mudah terputus. Kalau kita tengok dia kerah, kita lembut, kendurkan sikit. Kalau dia tarik kuat, kita kendurkan sikit. Kalau dia kendurkan sikit, kita tarik sikit. Yang penting hubungan itu jangan terputus. Akhlak adalah penghubung antara manusia. Jadi itu yang kita bincangkan pada pagi ini. Dan insya-Allah pada pertemuan yang akan datang akan kita bincangkan tentang kunci-kunci hati manusia. Dalam sirah, bagaimana Nabi SAW membuka hati manusia sehingga manusia sayang kepadanya.
Kita pun nak orang sayang kita. Siapa yang tak nak? Pergi jumpa orang, Allah bahagia kalau kita pergi ke tempat lah, kita tak ada bergaduh dengan orang. Kalau tanya, kadang-kadang ada orang mari, dia mari bagi tahu, Ustaz, ada orang tu kata ke Ustaz macam-macam. Dia kata begini. Dia mari bagi berita tu kat kita. Saya kata, kalau dia nak kata, biarlah dia kata. Cuma saya minta satu je, boleh tak jangan bagi tahu kat saya? Sebab apa? Sebab kalau kita tak tahu, kita baiklah dengan dia. Tapi kalau kita tahu, walaupun kita tak balas, hati kita sudah ada sikit nak marah pun ada, terluka pun ada. Padahal kita buat baik dengan dia. Kata boleh tak payah bagi tahu. Hak dia kata tu biar dia kata. Yang penting bila kita jumpa dia, hati kita gembira. Sehingga akhirnya bila kita bermuamalah dengan dia, kita bermuamalah dengan hati yang terbuka. Jadi sebab tu penting dalam hubungan kita ni ialah menjaga hati manusia. Dan inilah kepentingan akhlak. Dia adalah ibadah di sisi Allah. Siapa yang buat baik dengan manusia, dia bukan sekadar mendapat kecintaan manusia, tetapi yang lebih besar, dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam senyumannya, dalam percakapannya, dalam ziarahnya, dalam bertanya khabarnya, itu adalah ibadah. Kerana akhlak akan ditimbang dalam timbangan mizan di hari akhirat kelak. Jadi insya-Allah kita berhenti setakat tu. Kita sambung pada muka surat berapa dalam buku ni. Balik boleh baca lagi lah. Rambut Muawiyah ni kita dah skip sikit. Kunci untuk membuka pintu hati pada muka surat 129. Ada soalan nak tanya? Hari ni tak ada kertas, hari ni sekali ada. Nak tanya direct pun tak apa asal. Tak ada? Oh, tak ada, bahagia hari ni. Saya pergi haji baru ni, kita jumpa macam-macam. Jumpa ada seorang Bangladesh. Orang duk marah kepada dia, muka dia ni kerja jaga. Orang Saudi marah ke dia. Dia kata aku pun Saudi juga, dia kata. Orang Bangladesh dia kata aku pun Saudi juga. Kata macam mana mengaku Saudi? Dia kata apa susah? Tu aku dulu turun kat Bukit Jabal Rahmah, dia kata. Asal kita semua asal situ, dia kata. Nabi Adam dan Hawa jumpa di Jabal Rahmah, dia kata. Jadi daripada situ keluar keturunan manusia seluruhnya. Jadi aku pun asal sini juga, aku Saudi juga. Akhir sekali orang nak marah tu jadi gelak gitu. Walaupun dia adalah penjaga hotel, jaga, bawa panggil penjaga, jaga aja. Tapi Masya Allah, muamalah dia, semua orang senang dengan dia. Kadang-kadang duduk pintu hotel tu baca Quran. Tua dah dia. Tapi kami masih ingat bila duduk kat hotel tu, dia kata dia ni Saudi. Itu paling gelak sekali. Pasal payah kan nak mengaku Saudi ni. Tak, dia kata aku pun Saudi juga, tak sama marah aku pun. Tak. Apa? Tu aku turun di Jabal Rahmah. Jadi bila kita bergaul dengan manusia ni, lihatlah sudut-sudut kebaikan yang ada. Kalau kita nak tengok sudut kekurangan, banyak kita. Macam kita pergi Mekah, orang balik haji. Cerita bab haji, balik haji ni dah. Orang balik haji, kalau nak bawa 1001 keburukan, kita akan jumpa pada manusia yang ramai tu pasti ada. Tapi kalau kita nak bawa balik 1001 kebaikan, pun ada juga. Tak? Dia adalah kembali kepada kanta mana kita gunakan untuk melihat. Kalau kita melihat manusia dengan kebaikan, baiklah yang kita bawa balik. Tapi kalau kita melihat manusia dengan keburukan, yang buruk kita bawa balik. Nah, tengok kekasaran dia, kasar sungguh orang Arab. Cuba tengok infak dia, kebaikan dia, bagaimana sedekah dia. Sudut tu tengok orang Arab. Kalau sudut lembut tengok orang Malaysia. Nah, tapi kalau bab semaya Jumaat, halah lah orang Malaysianya, menang dia lagi. Nah, saya pergi round masjid-masjid di sekitar Masjidil Haram. Nak tengok mana ramai dah orang Malaysia solat di masjid-masjid luar Masjidil Haram.
Rupa-rupanya kalau dia tak pergi Masjidil Haram, dia tak pergi masjid lain. Sama ada dia semayang di masjid di hotel ataupun dia semayang depan lift tu Jumaat sama-sama dia. Dia jadi sifat dia begitu. Jadi dari sudut tu, jangan ambil contoh ni, ambillah contoh yang lain. Jadi itulah maksudnya kita ubah sisi pandangan kita, tengok manusia dengan nilai kebaikan. Sebab tu orang yang positif melihat kebaikan orang lain, orang yang negatif dia akan melihat keburukan orang lain. Tapi kita jangan lupa, cara kita melihat manusia adalah cermin kepada pandangan manusia terhadap kita. Bila kita lihat orang dengan keburukan, manusia juga akan lihat kita sebegitu. Bila kita melihat kebaikan, manusia juga lihat kita begitu. Jadi berakhlaklah. Ingat, akhlak ini ibadah. Jadi saya rasa sekadar itulah dulu. Kalau tak ada soalan. Ada soalan ya? Jadi masalah dengan keluarga ipar. Jadi di sini dia setiap kali dia menunjukkan akhlak yang baik, dia akan disangka buruk oleh keluarga ipar dia. Okay, jadi sebab tu saya nasihat dia, terus berdoa kepada Allah supaya berikan keluarga dia tu kebaikan. Jadi lepas tu dia pun sebab dah banyak sangat berlaku kat dia, dia dah ada tekanan. Dia kata dia buat baik pun macam tak guna. Dia sampai satu tahap dia kata, saya berhenti doa kepada Allah untuk kebaikan. Sebab dia kata kalau saya doa pun Allah takkan bagi. Jadi aku pandang Ustaz. Ada dua sudut yang nak komen dalam masalah tu. Sudut yang pertama, apabila dia kata, yang tanya ni soalan, dia kata dia ada masalah keluarga, dia dah baik macam-macam dah, tapi orang tidak melihat kebaikan dia. Masih lagi orang balas dengan muamalah yang tak baik. Dan soalan ni banyak kali dah. Masalah ni bukan satu je, banyak. Kemudian yang kedua, dia kata bila dia berdoa, jadi tetap benda yang sama, sehingga akhirnya dia rasa putus asa, tak payah doa lah. Doa pun tak jadi juga. Jadi ada dua isu di sini. Isu pertama saya tekankan pasal doa tadi. Nabi SAW kata Allah akan mendengar permohonan manusia selama mana dia tidak tergesa-gesa. Apa maksud tergesa-gesa? Dia kata aku dah doa dah, tak makbul. Jadi kalau itu ada rasa dalam hati dia, maka dia telah terlalu tergesa-gesa dalam doa. Nabi Ayub alaihissalam, berapa tahun dia sakit? Dikhabarkan bahawa 7 tahun dia sakit. 7 tahun. Waktu dia sakit, tapi sakit berat lah, bukan sakit biasa. Isteri dia nak tinggalkan dia. Lalu dia tanya, berapa tahun dah kita dapat nikmat? Dia kata 70 tahun. Berapa tahun dah aku sakit? 7 tahun. Takkan kamu nak lupa kepada Allah daripada dalam 7 tahun, sedangkan dia telah memberi kepada kita kenikmatan selama 70 tahun. Masalah dalam hidup kita berlalu, nak banding kenikmatan dengan kesenangan, nak banding kenikmatan dengan kesusahan, yang mana lebih banyak, yang mana lebih sedikit. Kalau kita kira, tak usah kira pun memang kita tahu dah, nikmat lebih banyak daripada susah. Allah Ta'ala kata, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. 2 kebaikan, baru 1 kesusahan. Jadi kalau kita minta sesuatu dengan Allah, jangan cepat putus asa. Mintalah dengan Allah, minta dan minta, sehingga akhirnya walaupun kita tak dapat apa yang kita minta, tetapi kita akan dapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua ialah masalah kita dah buat baik dengan orang, tapi orang tetap tak nampak kebaikan kita. Manusia ni macam-macam, kita dah kata tadi. Bahkan manusia yang paling baik akhlaknya, yang kita melihatnya sebagai contoh kepada akhlak yang baik, bahkan dia telah disahkan dan dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Nabi Muhammad,
Tapi apakah ada di sana manusia yang tidak nampak kebaikan Nabi? Malah ramai. Nabi pun orang tak nampak kebaikan dia, apatah lagi kita yang tidak bersifat Nabi. Sebab tu kita kata, kita tak boleh nak ubah manusia. Yang kita boleh ubah ialah bagaimana kita bermuamalah dengan mereka. Tapi banyaklah bermohon kepada Allah. Jangan putus asa. Sebab kadang-kadang kita Bila kita buat sesuatu, ada manusia yang tak nampak kebaikan. Dia nampak kebaikan sebagai keburukan. Memang ada. Satu hari Syekh Al-Arifi ni dalam video dia bagi satu cerita bagaimana dia menziarahi penjara. Dia bagi kuliah dalam penjara. Sampailah satu kat sel banduan akhir yang kena hukum bunuh. Tengah-tengah bagi, yang duduk dalam banduan akhir ni duduk dalam sel masing-masing, tak keluar. Dia pergi ziarah satu-satu, sampai di satu sel tengok pemuda, wajahnya jernih, air mukanya orang baik. Mustahil pada akal dia menerima hukuman bunuh. Air muka baik, tiba-tiba duduk dalam penjara sebagai banduan akhir. Lalu dia pun diam. Dia bagilah tazkirah dia. Sampai di luar, dia tanya warden penjara, siapa budak tu? Aku tengok dia wajah-wajah yang baik, macam mana dia boleh duduk dalam penjara sebagai banduan akhir? Lalu warden ni menceritakan kepada dia kisah. Dia kata pemuda ni memang asalnya orang yang baik. Kisah dia, waktu dia remaja, dia bersama dengan ahli-ahli masjid, duduk berkawan dengan kawan ni ahli masjid. Kawan-kawan dia ni semua ahli masjid. Pakai baju pun baju yang sopan, pergi ke masjid, solat, dengar kuliah. Tapi masalahnya, ayah dia tak suka anak dia berkawan dengan orang masjid. Anak dia buat baik, ayah dia tak nampak sebagai kebaikan. Sehingga akhirnya ayah dia paksa dia supaya tinggalkan kawan-kawan itu. Anak ni tak nak, dia dipaksa lagi, tak nak. Sehingga bila dia tamat belajar, ayah dia belikan dia kereta, bagi kunci dengan syarat, kamu tak boleh bawa kawan-kawan masjid kamu naik kereta ni. Kawan dengan orang lain tak apa, ahli masjid ayah tak nak. Anak dia orang remaja, dapat kunci kereta, apa lagi dia? Rempit lah. Berkawanlah dengan ahli-ahli yang ada kereta, main sana main sini, dan ditakdirkan dia dapat kawan yang buruk. Selepas daripada tu, dia keluar dengan kawan dia ni pergi berkela. Rupa-rupanya salah seorang tu ada ambil dadah. Dalam tak sedar, lepas kawan tu ambil dadah, dia nak terkam pemuda ni. Rupanya kawan tu dia minat kalau lelaki juga, lelaki sama lelaki. Pemuda ni ada senjata dalam kereta dia, dan dia ambil senjata tu, dia bunuh lelaki ni. Masa tu dia panik dah, tak tahu nak buat apa, bunuh. Dan dia dipenjara dan disabitkan hukum bunuh. Lepas tu bila ayah dia ziarah dia, dia akan tanya ayah dia, apa hal, apa khabar sahabat-sahabatku yang dulu. Warden ni kata, bila dia datang, ayah dia datang ziarah di penjara, ayah dia tunduk, anak dia angkat muka. Lalu ayah dia kata kepada warden penjara, sesungguhnya aku telah membunuh 2 orang dengan sebab sikapku. Satu, pemuda yang dibunuh oleh anakku, dan yang kedua, aku sedang membunuh anak aku sendiri. Sebab apa? Aku tak nampak kebaikan sebagai kebaikan. Ada manusia yang tak nampak, sehinggalah sampai satu saat dia sudah sampai ke penghujung usia, baru dia nampak. Saya dengar tu bersama dengan seorang rakan daripada Indonesia. Dia kata dia mengalami masalah yang sama. Seorang wanita yang mengubah penampilan diri dia, pakai hijab, bahkan sampai peringkat pakai purdah. Dia adalah pelajar terbaik di universiti tempat dia di Indonesia. Tapi ayah dia cukup marah dengan perwatakan anaknya menjadi wanita salihah.
Sehingga ayah dia halang, jangan pergi lagi ke kuliah agama. Dan kisah dia lagi tragis. Dia duduk di pulau, ayah dia balik, kunci dia dalam rumah, tak bagi kawan dengan sahabat-sahabat. Dia pakat dengan adik dia, dia lari naik sampan nak pergi ke pulau sana. Ayah dia ni dapat berita anak lari, hantar pula samseng-samseng, tunggu dekat jeti. Yang kawan ni dia telefon, "Ustaz, saya nak lari daripada rumah ni. Ayah saya memang begini, keluarga dia tak solat." Lari. Ustaz pun hantar wakil pergi jaga jeti, lawan geng ustaz, lawan geng samseng. Telefon polis macam-macam. Akhirnya dapat ke ustaz, letak dekat sekolah sebagai perlindungan. Datang pula samseng, sehingga akhirnya masuk mahkamah, bicarakan. Tapi ayah dia datangkan saksi palsu. Akhirnya anak dia dapat ke ayah dia balik, di penjara di rumah sampai saat ini. Tapi dia kata yang paling dia kagum dengan wanita tersebut, dia tulis status terakhir pada sahabat-sahabat dia, "Siapa yang sabar pasti menang." Dia kata gitu kepada sahabat-sahabat dia, siapa yang sabar pasti menang. Maksudnya ada manusia yang melihat kebaikan sebagai buruk, dia tak terima. Macam mana kita nak buat? Tak adalah, melainkan kita yang memperbaiki diri kita sendiri. Bermuamalahlah dengan manusia dengan cara yang terbaik. Biarlah dia nak buat apa pada kita, tetapi kita tidak akan ditanya tentang perbuatan dia terhadap kita. Yang akan kita ditanya di hadapan Allah ialah tentang apa yang kita lakukan terhadap dia. Jadi ini yang perlu kita fokuskan dalam hidup. Jangan putus asa dalam memberi kebaikan kepada orang lain, dan jangan putus asa dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Sekadar itulah dulu pada pagi ini apa yang baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak baik, yang lemah, yang kurang dari kesalahan saya sendiri. Mudah-mudahan Allah memberi kepada kita faedah dalam perbincangan kita, dan kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekali lagi dalam pertemuan yang akan datang. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.